Siapakah yang pertama cipta kompas? Sila tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan komen. Kompas atau kompas pelaut juga dikenali sebagai pedoman, ialah alat bantuan ahli pelayaran untuk mendapatkan arah sebenar di muka bumi. Kompas ialah alat paling tepat untuk menunjukkan arah di muka bumi. Sejarawan mendapati kompas mula dicipta oleh orang Cina pada abad ke-11 dan hanya digunakan oleh ahli pelayaran Eropa pada 1300 Masehi. Kompas mengandungi anak panah yang dibuat daripada jarum besi bermagnet yang berdasarkan medan magnet di bumi. 4 arah utama kompas ialah utara, selatan, timur dan barat. Secara teknik kompas dibuat daripada sebatang jarum untuk menunjukkan arah utara magnet berdasarkan sebuah planet magnetosfera. Jarum yang bebas akan dengan sendiri menunjukkan arah utara dan peta mestilah dikoordinasikan dengan kompas tersebut. Selain kompas pelaut, kompas lain ialah kompas gegasing dan kompas falak untuk menentukan utara benar. Kompas kiblat pula diubah suai untuk menunjuk ke arah Makkah. Sebelum adanya kompas, arah di muka bumi ditentukan oleh badan-badan suci, agama. Pelaut dan ahli pelayaran menggunakan sistem bunyi yang didengar dari dasar laut terutama desiran ombak. Malangnya bukan mudah mengecam desiran ombak laut dalam kerana kedalaman yang amat berbeza atau terlalu dalam. Masalah di laut ini ditambah oleh kabus yang berterusan dan keadaan cuaca yang tidak menentu sepanjang masa. Contohnya, ahli pelayaran Arab bergantung kepada langit yang cerah di Teluk Farsi dan di Lautan Hindi. Mereka menggunakan sistem bintang atau buruj astronomi untuk menentukan arah. Kelasi kapal di laut cetek seperti di Laut Baltik banyak bergantung kepada sistem bunyi dasar laut. Orang Yunani purba pula telah mencipta astrolab yang kemudian diperbaiki oleh ahli sains Islam untuk memudahkan pelayaran. Penemuan artefak hematit Olmec oleh John Charson di Amerika menunjukkan alat ini telah digunakan seawal 1000 tahun Masehi. Olmec boleh digunakan berpandukan objek hidup atau objek-objek mati. Alat asas sebuah kompas ialah sebatang jarum, mangkuk, air dan sehelai kain, sutera yang boleh terapung di atas air. Jarum itu hendaklah digeser-geserkan terlebih dahulu pada mana-mana besi seperti pada pedang supaya besi jarum itu mempunyai medan magnet. Alat ini telah digunakan di seluruh dunia sebagai sebuah kompas hinggalah terciptanya kotak kompas sekitar 1300 Masehi. Sejarawan British Joseph Needham menyatakan kompas mula-mula sekali dicipta oleh orang China purba berdasarkan beberapa artefak dan manuskrip yang telah ditemui di sana. Sastra kuno China telah mencatatkan tentang magnetisme pada abad ke-4 Masehi dalam buku Book of the Devil Valley Master yang menyebut tentang sebatang besi magnet yang menolak dan menarik besi-besi lain. Sebatang jarum bermagnet mula disebut oleh China sebagai Luenheng pada 20 atau 100 Masehi. Antara catatannya ialah, seketul magnet telah menarik dan menolak sebatang jarum. Sarjana Wang Chentuo pula mencatatkan kompas mula dibina menggunakan sudu sahaja. Kompas yang dicatat sebagai alat untuk mencari arah telah dirakam semasa zaman dinasti Song pada tahun 1040–44 Masehi. Sebatang besi yang selatannya menunjukkan arah kawasan menangkap ikan. Besi ini diletakkan di permukaan air dalam sebuah mangkuk. Besi itu hendaklah boleh terapung dengan meletakkan kain sutera. Tentara yang tenggelam punca pada waktu malam atau cuaca mendung, mereka telah menggunakan besi, selatan ke arah kendaraan, atau selatan ke arah ikan. Catatan sastra kuno China dinasti Song bertajuk, Kumpulan Karangan Mimpi, pada 1086 Masehi oleh Shen Kuo menyatakan sebatang jarum boleh menunjukkan arah selatan dan arah utara. Kompas sebagai alat pelayaran telah diceritakan oleh Zhu Yu dalam buku Meja Perbincangan Ping Zhu pada 1111 hingga 1117 Masehi. Antara lain dicatatkan ahli pelayaran mengetahui keadaan geografi, meneliti tentang bintang-bintang pada waktu malam, tetapi jika waktu malam pekat tanpa bintang, mereka menggunakan jarum kompas. Ciptaan kompas semakin dimajukan oleh ahli pelayaran China. Arah kompas menjadi 48 arah.
Buku Custom Kamboja pada 1296 mencatatkan seorang diplomat China bernama Zhou Daguan yang berlayar dari Wenzhou ke Angkor Thom di Kamboja. Dia telah menggunakan arah jarum kompas Dingwei. Arah Dingwei bermaksud 22.5 darjah. Selepas tiba di Baria, dia beralih pula ke arah Kunsen, yang bersamaan 52.5 darjah. Peta pelayaran Zhengbia atau pemetaan maupun mengandungi maklumat tentang arah perjalanan yang dilalui oleh Laksamana Zheng He ke Asia Tenggara dan lain-lain. Ada perdebatan tentang kompas ciptaan China ini. Hal ini termasuklah tentang penggunaan kompas semasa perjalanan dari China ke Timur Tengah melalui laluan sutera dan kemudian sampai ke Eropa. Penggunaan kompas China di Eropa dan dari Eropa ke Timur Tengah. Pembaharuan kompas di Eropa dan kemudian digunakan di Timur Tengah. Jarum kompas ciptaan orang Eropa sentiasa menuju ke arah utara. Jarum kompas ciptaan China sentiasa menuju ke arah selatan. Sebenarnya konsep asas utara dan selatan adalah sama. Jarum kompas ialah sebatang jarum besi bermagnet yang mempunyai dua ujung, satu ke arah selatan dan satu lagi ke arah utara.